Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4. So hari ni, cikgu nak ajar, mengenai apa yang dia lebih kepada bagaimana kamu nak kenal pasti kehadiran garam tersebut. Okay, maksudnya dalam suatu garam tu ada apakah cation dia dan apakah anion dia. Okay, so hari ni kita nak tengok satu persatu. Okay, yang pertama, untuk hari ni kita nak lihat, apakah standard pembelajaran yang akan kamu pelajari. Yang pertama adalah kamu nak memerihalkan ujian. Ujian ni kita nak kenal pasti apakah gas yang terhasil. Daripada tindakan haba ke atas garam. Kemudian kamu nak mengkaji juga kesan haba ke atas garam. Apa kesan dia? Kesan haba tersebut, bila kamu panaskan dia, so apakah bahan yang akan kamu dapati, apakah warna yang akan kamu lihat. So selepas itu kita juga akan belajar mengenai esok hari Khamis kita akan belajar mengenai bagaimana kita nak tentukan apakah anion dan cation yang ada di dalam garam tersebut. So hari ini kita fokus kepada tindakan haba ke atas pembakaran garam tersebut. Okey, jom kita lihat. Okey, so apabila garam dipanaskan, maksudnya dikenakan tindakan haba. So, dua bahan yang akan terhasil. So, yang pertama adalah oksida logam. Oksida logam tu maksudnya kalaulah garam yang kamu panaskan tersebut adalah kalsium karbonat. So bila kamu panaskan kalsium karbonat dengan api, so kamu akan dapati garam oksida logam yang terhasil adalah kalsium oksida dan adalah gas. So gas ini tengoklah kalau garam tersebut adalah jenis garam karbonat, so gas yang terhasil karbon dioksida. Kalau garam yang terbakar itu natrium nitrat, so gas yang nitrogen dioksida yang akan terbentuk ataupun yang akan terbebas. So pembakaran garam tersebut, dia bergantung pada jenis garam yang terhasil. So, apakah jenis garam yang terhasil? So, dia adalah bergantung kepada apakah dia akan menghasilkan gas yang berlainan. So kemudian kita tengok. Yang pertama kita nak uji gas-gas tersebut. Yang pertama adalah kita nak tengok gas oksigen. So oksigen yang ini dalam bahasa Inggeris, so dalam bahasa Melayu kamu tahu kan? Oksigen. Oksigen. So macam mana kita nak buat ujian gas oksigen? Yang pertama, kamu masukkan kayu uji berbara ke dalam pemanasan kalium klorat. Kalium klorat 5 ni kamu panaskan, kemudian kamu uji dengan kayu uji berbara. So apa yang akan kamu dapati? Pemerhatian yang kamu akan dapati yang pertama, gas tanpa warna akan terhasil. Gas tanpa warna tersebut, kalau kamu nampak gas tanpa warna, so itulah gas oksigen yang terhasil. So kalaulah gas tersebut dia dapat menyalakan kayu uji berbara tersebut, so confirm dia adalah gas oksigen. So di situ ion nitrat dan ion klorat adalah hadir. Dia hadir dalam garam tersebut. So kita pergi kepada persamaan dia. Apabila garam klorat, kalium klorat dipanaskan, so dia akan menghasilkan kalium klorid. Kalium klorida. Kalium klorida.
Okay, dan gas oksigen. Okay, kalau, okay, satu lagi, kalau gas plumbum nitrat, okay, plumbum nitrat kamu panaskan, pun sama, okay, dia akan menghasilkan gas oksigen. Okay, selain daripada gas oksigen, dia akan menghasilkan gas nitrogen dioksida. So, tapi yang bagusnya kamu dapat uji yang inilah. Kalium klorat ni, kalau kamu bakar dia, terus dia akan dapat satu jenis gas saja. Okay, yang berbanding yang bawah ni, dua jenis gas. Okay, so kena tahu ya. So, selalu soalan akan tanya, tuliskan kaedah ataupun ujian untuk menentukan kehadiran gas oksigen. So, macam mana kaedah? Yang pertama, kaedah, kamu kena cakap kaedah. So, kamu cakaplah, kayu uji berbara dimasukkan ke dalam tabung uji. So, yang kedua, markah yang kedua, kamu nyatakan pemerhatian. So, pemerhatian yang kamu cakap dekat situ, kamu cakaplah. Okay, kamu tak nampak gas tanpa warna, kamu tak nampak. So, macam mana kamu nak tahu gas tanpa warna tu adalah gas oksigen? So, kamu uji dengan kayu uji berbara, yang mana kayu uji berbara tersebut akan menyala. Okay, yang kedua, gas yang kedua ialah gas hidrogen. Okay, so kamu tahu tindak balas untuk gas hidrogen apabila mana-mana logam, okay, kamu kamu tindak balaskan dengan asid, so kamu akan dapat garam dan gas hidrogen dekat sini. So magnesium tadi dia akan combine dengan klorida dekat sini, so akan jadi magnesium klorida. So H tadi dia akan menghasilkan gas hidrogen. So dalam makmal macam mana kita buat? Okey, dalam makmal kita ambil lah apa-apa pun logam. So dalam ini kita dalam eksperimen dekat dalam buku teks, dia gunakan logam zinc. So logam zinc ni kita akan tindak balaskan dengan asid. So cikgu, boleh apa-apa asid cikgu? Boleh. Okey, gunalah apa-apa asid pun dekat sini. Okey, masukkan. Kemudian dengan cepat, kamu dekatkan kayu uji bernyala. Kayu uji bernyala tersebut, masukkan terus ke dalam dalam tabung uji. So, apa yang akan kamu dapati? Yang pertama, gas tanpa warna. Memanglah kamu nampak itu gas tanpa warna. So, apa ujian dia? So, ujiannya, kamu letakkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji. So, apakah pemerhatian yang akan kamu dapati? So, gas terbakar dengan bunyi pop. Gas terbakar dengan bunyi pop. So, apakah inferen kamu? So, maksudnya dekat situ, gas hidrogen akan terhasil. Gas hidrogen akan terhasil. Okey, kemudian. Okay, ini pula adalah ujian untuk menghasilkan gas karbon dioksida. So, selalunya, okay, kamu tahu, gas karbon dioksida tu, okay, kamu panaskanlah garam berjenis karbonat yang ada anion karbonat. So, panaskan sahaja. Contoh yang ini. Saya nak panaskan garam jenis kalsium karbonat. So, saya nak panaskan garam berkalsium karbonat. Okay, kemudian, so bahan yang akan terhasil, okay, yang pertama, okay, kalsium oksida, iaitu logam oksida dengan gas. Apa tu gas dia? Gas tersebut adalah gas karbon dioksida. So, kalau nampak saja anion itu karbonat, confirm gas yang terhasil mesti karbon dioksida. Okay, contoh pula. Contoh bila garam tadi, logam karbonat, okay, kamu tindak balaskan dengan asid. Okay, logam karbonat, kamu tindak balaskan dengan asid. So, bahan yang terhasil nampak saja karbonat, confirm. Okay, confirm karbon dioksida yang akan terhasil. Confirm satu lagi garam. Dan confirm satu lagi air. So, ini kamu dah belajar semasa bab asid dan base. Masa topik asid dan base. Okey, so dalam makmal, okay, bagaimana kamu buat? So, ini adalah setup untuk makmal tersebut. Okay, ujian tersebut. So, dekat sini, kamu panaskan, kamu apitkan satu tabung uji ni. Okay, yang pertama, masukkan satu spatula zinc karbonat. Okay, kat sini, dalam makmal ni, okay, yang dalam eksperimen ni, dia guna zinc karbonat. Okay, bila dia guna zinc karbonat, dia letak hujung sekali. Okay, tutupkan, kemudian kamu panaskan dengan kuat. Pastikan panas dengan kuat ya.
Okey, di sini kena tulis, kalau just kamu tulis panaskan pepejal, salah. Kamu kena tulis panaskan pepejal dengan kuat. Okey. Bila kamu panaskan pepejal dengan kuat, okey, salurkan gas yang terhasil dalam air kapur. So, apa yang akan kamu dapat? Okay, kamu akan nampak gelembung-gelembung gas terhasil pada air kapur. Selain daripada yang itu, so bagaimana kamu nak uji gas tu? Gas apa? Gas tak warna tu. So, lalukan. Ini ayat kena betul ya. Lalukan gas ke dalam air kapur. Lalukan. Kalau kamu lukis tu pula, pastikan kamu punya tube ni masuk dalam air kapur. Masuk. Kalau kamu hanya setakat atas air kapur, salah. Itu adalah markah, so dia tidak berfungsi lah. Maksudnya gambar rajah tidak berfungsi. So, lagi satu, okay, pastikan kamu punya test tube dekat sini, okay, yang kamu punya stopper tu, kamu punya penyumbat ni kena keluar. Dan ada arrow panaskan. Kalau tak ada, kamu tak dapat markah penuh untuk lukisan. So, apa yang akan kamu dapati? So, kamu lalukan air kapur tadi ke dalam, okay, air kapur dilalukan, gas tadi dilalukan kepada air kapur. So, air kapur, apa pengertiannya? Air kapur akan menjadi keruh. Air kapur akan menjadi keruh. Okey, so itu gas karbon dioksida. Okey, gas yang seterusnya adalah gas amonia. Okey, kamu tahu gas amonia ni, okey, gas amonia ni macam mana terhasil? Mesti dia ada tindak balas dengan garam amonium. So garam amonium ni, okey, amonium klorida ni, kamu tindak balaskan dengan alkali. So, contoh dekat sini, saya tindak balaskan dengan natrium hidroksida. So, natrium hidroksida dekat sini, okay, natrium hidroksida dekat sini, okay, saya tindak balaskan dengan amonium klorida. So, bila saya tindak balaskan, saya akan dapat garam, gas amonia, so daripada unsur amonium tadi, dan air. Dan air. So, 3 bahan yang akan terhasil. So, tapi dalam makmal, okay, bagaimana eksperimen yang dilakukan? Okay, yang pertama, okay, masukkan 1 spatula amonium klorida ke dalam tabung uji. Kemudian kamu tuangkan 4 cm padu natrium hidroksida yang cair ke dalam tabung uji. Kemudian kamu panaskan campuran itu. Okay, kemudian dekatkan sehelai kertas litmus. Dekatkan sehelai kertas litmus warna merah. Kenapa warna merah lembap pula? Okay, ke dalam tabung uji. Kenapa? Okay, sebab sifat amonia ni adalah sifat berasid. So nanti kita tengok ya. So, apa yang akan kamu dapati? Apa yang akan kamu bau? So, gas tanpa warna kamu akan nampak dengan bau dia bau sengit. Sakit hidung. So, itu bermaksud gas amonia dah terhasil dan garam, ni garam ya. Garam amonium dipanaskan dengan alkali. Okey, bagaimana ujian yang kamu lakukan? Okay, letakkan kertas litmus merah lembap ni, okay, dekat mulut tabung uji. Cikgu, kalau saya tak tulis mulut tabung uji, tak boleh. Kamu kena tulis di mulut tabung uji. Tabung didih. Kemudian, kertas litmus tadi akan terbakar, dia akan bertukar menjadi biru. So, amonia tadi bukan sifat alkali, sorry. Amonia bersifat, bukan bersifat asid, dia bersifat alkali. Minta maaf ya. Okay, amonia bersifat alkali. So, dia akan menukarkan kertas litmus merah menjadi biru. So, dia menunjukkan amonia ni bersifat alkali. Okay, minta maaf ya. Okay, kemudian kita nak uji bagaimana kalau gas klorin itu. Okay, kalau gas itu, yang ini yang cikgu confuse tadi. Okay, gas klorin ni bersifat asid. Yang tadi cikgu dah confuse tadi. Amonia bersifat alkali, klorin ini adalah bersifat asid. So, yang di mana, bagaimana nak hasilkan gas klorin? So, kamu tindak balaskan dengan mangan oksida, okay, kemudian dengan asid. So, mangan oksida tadi, mangan akan tindak balas dengan klorin, ion klorida kat sini, dia akan menjadi mangan klorida.
air dan gas klorin. Okey, so macam mana eksperimen dia? So, semua eksperimen ni akan kamu lakukan bila buka sekolah nantilah. So, nanti cikgu akan tunjukkan kalau ada video. Rasanya yang ini susah sikit nak dapat video dia. Okey, masukkan 1 spatula serbuk mangan oksida, mangan 4 oksida dalam tabung uji. Kemudian dengan cermat masukkan HCl. HCl ni asid hidroklorik pekat. Pekat, concentrated, yang pekat. Okey, kemudian panaskan. So yang ini kena hati-hati sebab dia melompat-lompat nanti. Bahaya tau. Dia melompat, dia macam tup 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 macam itu, dia lompat sikit. So, dah hati-hatilah. So, dekatkan 1 ketat limus warna biru ke dalam tabung uji. So, yang pertama, kamu akan dapati, kamu akan hasilkan gas kuning kehijauan. Sebelum tadi, gas oksigen, gas karbon dioksida, gas hidrogen, gas amonia, semuanya warna tidak berwarna kan? So, gas klorin ini je yang berwarna kuning kehijauan. So, senanglah kamu nak ingat. Klorin kuning kehijauan. Okey. So, apakah inferennya? So, gas hidrogen klorida terhasil daripada pemanasan natrium klorida dengan asid sulfurik. Okey. So, di sini bagaimana ujian kamu? So, letakkan ketat limus biru yang lembap pada tabung uji. So, kertas biru ini akan bertukar menjadi merah. Kemudian dia akan luntur. Luntur ni maksud sifat asid tu. Dia akan melunturkan warna. Macam klorok. Sebab itu klorok tu dia boleh lunturkan baju. Cuba dah letak klorok dekat baju yang warna hitam. Confirm mak kamu marah. So dah luntur dah warna dia. Okay. So kemudian, gas yang seterusnya ialah gas hidrogen klorida. Hidrogen klorida. So, bagaimana nak hasilkan gas hidrogen klorida? So, melalui tindak balas asid, iaitu asid sulfurik. Kamu tindak balaskan dengan garam, iaitu natrium klorida. So, kamu akan dapat natrium hidrogen sulfate dan hidrogen klorida. So, dalam eksperimen dekat sini, hati-hati. Sebab kamu menggunakan amonia yang pekat ya. Bagaimana kamu nak buat? Pertama, masukkan 1 spatula, natrium klorida ke dalam tabung uji. Kemudian masukkan sulfuric acid yang pekat. Pekat tu maksudnya kamu kena buat dekat kebuk wasap ya. Kemudian panaskan campuran. Ini pun kena hati-hati bila panaskan. Kemudian kamu celupkan sebatang rod dengan amonia pekat. Maksudnya ini pun sama, buat dalam kebuk wasap. Kemudian dekatkan rod kaca itu ke dalam tabung uji. So, apa yang akan kamu dapati? Yang pertama, gas tanpa warna yang akan terhasil. So, dekat sini, yang dekat sini, bagaimana ujian kamu nak uji gas tu? So, celupkan rod kaca ke dalam amonia tadi. Ya, amonia yang pekat. So, apa yang akan kamu dapati? Kamu akan dapati mulut tabung uji tersebut wasap putih terhasil. Kepul-kepul wasap kat sini. So, yang ini kena hati-hati. Amonia pekat, sulfuric acid pun pekat. Memang kena hati-hati. So, gas ini pun gas tanpa warna. Kemudian, gas yang last adalah gas sulfur dioksida. So, gas sulfur dioksida ni, kamu dapati apabila natrium sulfate, natrium sulfate, kamu tindak balaskan dengan asid. So, garam yang terhasil adalah natrium klorida, air dan gas yang terhasil adalah sulfur dioksida. So, tulis kat sini sulfur dioksida ya. Yang ni bahasa Inggeris. Bagaimana setup dia, eksperimen dia, susunan randas dia? So, pertama, yang pertama, kamu masukkan 1 spatula natrium sulfate ke dalam sebuah tabung uji. Yang kedua, tambahkan 4 cm padu asid hidroklorik, kemudian kamu panaskan. Tapi jangan lupa, masa kamu panaskan tu, kamu tutup tabung uji tu, kamu salurkan dekat kalium manganat berasid. So kalium manganat berasid. Kalium manganat berasid ni larutan ungu akan bertukar menjadi hijau.
ungu akan bertukar jadi tanpa warna, colorless. Okay, tapi kalau kalium kalium dikromat, okay, dia akan bertukar daripada oranye menjadi hijau. Okay, akan menjadi oranye menjadi hijau. So yang ini tindak balas ni, sulfur dioksida ni best jugalah kalau buat sebab tak adalah bahan yang bahaya pun. So cikgu, kenapa cikgu kena cakap step-step ni? Kamu kena ingat. Sebab untuk bab garam ni, ramai pelajar tak suka bab garam sebab banyak benda kena hafal. Step-step dia. Kalau macam gas ni, kamu kena tahu bagaimana kaedah. Yang pertama, kaedah yang kamu lakukan untuk uji gas. Kemudian kamu kena tahu apa pemerhatian yang akan kamu dapati. Okay. So, antara gas-gas yang cikgu cakap tadi, mana gas yang berwarna? So, tadi kamu dah belajar gas yang berwarna. Warna hijau apa? Kuning kehijauan. Kuning kehijauan. Gas klorin. Yang lain semua gas tak berwarna. Satu lagi gas yang berwarna iaitu nitrogen dioksida. Okay, nitrogen dioksida. Okay, gas nitrogen dioksida ni kamu dapati bila kamu buat pemanasan ke atas cuprum nitrate. So, kamu akan menghasilkan cuprum oksida. Okay, satu lagi gas nitrogen dioksida dan oksigen. So, bagaimana? Bagaimana kamu nak dapati dia punya, kita panggil, bagaimana kamu nak tengok dia punya gas yang terhasil? Jom kita lihat. So, masukkan satu spatula plumbum nitrate ke dalam tabung uji. Panaskan dengan kuat. Lepas tu kamu letakkan kertas litmus biru yang lembap ke dalam mulut tabung uji. So, apa yang akan kamu dapati? So, nanti akan keluar satu gas. Gas itu kalau gas warna perang, confirm dia adalah gas nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida tadi dia akan terhasil apabila garam nitrate tadi dipanaskan. So, kalau kamu uji dengan nak uji kertas yang itu adalah nitrogen dioksida selain daripada warna tu, bagaimana kamu nak uji? So, kamu ambilkan kertas litmus warna biru ya, bukan merah ya. Warna biru yang lembap. So, warna biru tadi dia akan tukar warna merah. Maksudnya apa? Gas nitrogen dioksida bersifat asid. Gas nitrogen dioksida ini bersifat asid. So, kena tahu setiap jenis gas tersebut. Faham ke? Laju sangat ke? Kalau cikgu laju sangat bagi tahu ya. So, ada berapa gas tadi? Pertama, oksigen. Oksigen, kayu uji berbara, menyala. Hidrogen. Hidrogen, kayu uji bernyala, dia akan bunyi pop. Karbon dioksida, mengeruhkan air kapur. Gas amonia, merah akan bertukar menjadi biru. Gas klorin, warna kuning hijau, yang mana dia boleh tukarkan biru menjadi merah, kemudian dia akan lunturkan. Kemudian hidrogen klorida. Hidrogen klorida ni wasap putih. Bila kamu panaskan, kamu letakkan setitik larutan amonia pekat, dia akan menghasilkan wasap yang warna putih. Seterusnya sulfur dioksida. Sulfur dioksida dia akan menukar warna kalium menghangat daripada warna ungu, purple jadi colorless ataupun tidak berwarna. Ataupun kalium dikromat dia akan tukarkan daripada oranye menjadi hijau. Kemudian nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida dia berwarna perang. Gas yang satu warna perang, nitrogen dioksida. Gas yang berwarna kuning hijau adalah gas klorin. So, kena ingat ya. Nitrogen dioksida ni pula warna biru dia akan bertukar menjadi merah. So itu yang akan kamu belajar. So seterusnya kita akan belajar, kita nak lihat apakah tindakan haba ke atas garam. Sebenarnya, cikgu kenapa kejawab sangat? Sebenarnya dalam eksperimen nanti panjang sangat, banyak sangat eksperimen yang akan kamu lakukan untuk bab ini. So memang kita kalau sebulan-sebulan lah dekat makmal. So sebabnya yang ini memang memerlukan untuk eksperimen.
Okey. Hari ni kita hanya explain mengenai konsep sahaja. Okey. So kita lihat bagaimana video dia. Okey. Asal tak keluar, keluar pun. Okey. Dia panaskan. So, kalau kamu nampak, nampak warna kegembiraan itu tadi akan jadi. Apakah jenis garam tersebut? Siapa dapat jawab? Okay, cikgu ulang lagi sekali ya. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Nampak tak? Cikgu tak nampak lah. Tak nampak. Okey, dah cap. Okey, cikgu stop presenting. Mana tadi? Dah hilang. Mana tadi? Okey, sekali lagi. Oh, dia dekat H. Okay, sorry. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey. Gas berwarna perang. Okey, gas berwarna, nampak? Garam tersebut dia panaskan. Okey, kemudian panaskan. So, dia akan panaskan, gas berwarna perang akan terhasil. Cikgu Ziana dah ajar. Gas berwarna perang mesti nitrogen dioksida. Ada satu je gas yang berwarna perang. So, gas yang perang mesti gas nitrogen dioksida. Agak apa jenis garam yang kamu bakar ni? Cuba fikirkan. Yang mana tadi dia kata, kalau kamu tengok dia kata, dia akan getah limes biru akan tukar jadi merah. Agak-agak. Saya nak soalan ni. Agak-agak, apakah gas yang terhasil? Gas sulfur dioksida. Warna perang. Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida. Okey, betul. Nitrogen dioksida sayang. Nitrogen dioksida. Okey. So, nitrogen dioksida wasap yang berwarna perang. Okey. So, cikgu tunjuk balik yang cikgu punya tadi. Okey. Sebabnya yang ini pakai yang PowerPoint. Bila PowerPoint bukan tu, so dia tak tu lagi lah. Okey, tak apa. So, nitrogen dioksida warna perang. Nampak? So, agak-agak apa garam yang kita bakar tadi? Apa garam yang kita bakar? Mesti dia ada unsur apa? Nak jadikan nitrogen dioksida, kita mesti bakar garam itu je. Baru dapat nitrogen dioksida. Apa? Boleh fikir? Ada tu, tahu tu. Tapi dia tak nak buka mulut je. Apa? Gas apa kamu bakar, garam apa yang kamu bakar, bila kamu berkenakan tindakan haba, kamu akan dapatkan gas warna perang. Gas warna perang tu tadi kamu tahu, nitrogen dioksida, apa jenis garam dia? Garam dia mesti ada unsur nitrit. So, garam tersebut mesti ada unsur nitrit. So, apa-apa nitrit lah. Kamu nak letak cuprum nitrit, kamu nak letak zinc nitrit, magnesium nitrit, tapi asalkan ada perkataan nitrit. And ion dia adalah nitrit. Okay. So, kita tunjuk yang ini. Okay. So, garam nitrit. Okay. Yang ini adalah bagaimana garam nitrit
terbalik saya punya ini. Yang ini karbonat, yang ini. Ini garam karbonat. Sorry ya. Yang ini adalah garam karbonat. Ini dalam buku teks ya. So garam karbonat nanti, okay, kamu tahu. Okay, kalau garam karbonat, kalau kamu panaskan, mesti akan menghasilkan gas karbon dioksida. Macam mana nak test gas karbon dioksida? Mesti kamu salurkan pergi ke air kapur. Yang macam tadi cikgu cakap tadi, apa-apa nak buat nak hasilkan gas karbon dioksida, mesti kamu panaskan garam tersebut, kemudian kamu salurkan pergi ke air kapur. So kamu akan dapat air kapur tersebut akan bertukar menjadi apa kelas? Keruh. Keruh. Betul. Dia akan menjadi cloudy ataupun keruh. So, kamu kena ingat tau, setup apparatus ni, susunan radas ni kena ingat. So pastikan air kapur ni kamu salurkan. Bagaimana metod dia? Bagaimana kaedah tadi? So kamu kena tahu. Itu yang kita belajar yang test gas tadi. Salur penghantar ke dalam air kapur. Air kapur akan bertukar menjadi keruh. 2 markah untuk kamu. Okey. Kemudian nak uji garam nitrit. Okay, nak uji garam nitrit pula susunan radas ni macam ini. Okay, maksudnya kamu kena panaskan dia macam tadi dia panaskan. So panaskan dia, kemudian kamu confirm. Untuk garam nitrit confirm gas yang terhasil mesti nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida warna perang. Macam tadi gambar tadi, nitrogen dioksida warna perang. So warna perang tersebut, gas nitrogen dioksida, dia akan menukarkan warna biru ni akan tukar menjadi biru merah. So itulah gas nitrogen dioksida yang ini. Bertukar menjadi merah. Okey. Kemudian, inilah yang akan kamu ingat. Cikgu tak tipu ni. Betul, kena ingat benda ni. Okey. So, bermula dengan cat ion. Okay, yang ini saya nak kenalkan untuk cat ion nitrit dengan karbonat dulu. Yang ini fokus utama kita. Okey. Okay, kalau gas nitrit, garam nitrit, kalau kamu panaskan dia, dia akan menghasilkan gas oksigen dan logam nitrit apabila dipanaskan. Yang ini hanya untuk ion kalium dan natrium tadi sahaja. Dia beza tau macam cikgu. Tapi tadi cikgu cakap akan hasilkan nitrogen dioksida. Yang ini kalau cat ion dia, positif dia adalah kalium dan natrium. Maksudnya unsur ataupun logam yang sangat reaktif. So kalau yang sangat reaktif, dia akan menghasilkan logam nitrit. Maksudnya kalau yang macam ini, kalium nitrit akan dipanaskan, dia akan jadi kalium nitrit. Dan oksigen, gas oksigen. Sama juga dengan apabila natrium nitrit dipanaskan. Kamu akan dapat pejal putih. Nama dia adalah natrium nitrit dan oksigen. So kalau nak uji gas oksigen tadi macam mana Hana? Hana nak uji gas oksigen tadi guna apa ya? Hana tak ada? Hilang. Ada. Hana nak uji gas oksigen tadi pakai apa Hana? Kayu uji bernyala ke kayu uji berbara? Kayu uji berbara. Apa kesannya? Kayu uji berbara akan siapa boleh sambung? Kalau contohnya lah kan, kamu ada bakar kayu arang. Kayu arang tu, kamu biarkan kayu arang tu. Agak-agak dia, kamu kipas-kipaskan dia. Maksudnya kamu supply oksigen. Agak-agak kayu bakar yang kamu bakar tu, dia akan menyala tak? Menyala. So maksudnya kayu uji berbara tadi akan menyala. Pandai. Okey, so kena ingat ya. Okey, gas pula. Kayu uji berbara masukkan ke dalam mulut tabung uji. Ingat tau? Cikgu boleh ingat. Kamu mesti ingat.
Okey, dia akan dimasukkan ke dalam mulut tabung uji yang tadi kamu dah panaskan, kalium nitrate dengan natrium nitrate kamu panaskan. Kamu panaskan, kamu uji dengan kayu uji berbara, masukkan dalam mulut tabung uji, kayu uji berbara akan menyala. Ingat ya, ini hanya untuk kalium dengan natrium je. Kalau garam jenis kalium karbonat, natrium karbonat, dia tidak akan terurai. Bila dia panas, dia tidak akan diuraikan apabila dipanaskan. Maksudnya dia tetap sama. Dia tak akan hasilkan apa-apa. Okay. Tapi nitrat ni dia lain. Okay. Kemudian, yang ini. Nampak cikgu banyak cikgu. Sebenarnya konsepnya satu saja. Kalau kamu perhatikanlah apa yang saya cakap ni. Untuk cation kalsium, magnesium, aluminium, zinc, plumbum dan cuprum. So, hasil yang akan kamu dapati adalah sejenis garam. Logam oksida. Logam oksida. Contoh, kalau kalsium nitrate kamu panaskan, dia akan jadi kalsium oksida. Magnesium nitrate, magnesium oksida. Aluminium nitrate, aluminium oksida. Zinc nitrate, zinc oksida. Plumbum nitrate, plumbum oksida. Cuprum nitrate akan jadi cuprum oksida. Okey. Kemudian bahan yang sama lagi adalah bahan yang side dia, yang tambahan dia yang sama yang pertama. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam garam ini dia akan menghasilkan wasap yang berwarna perang. Gas yang berwarna perang. Apa nama gas yang berwarna perang yang tadi kamu belajar? Gas apa, Aina? Gas apa, Aina? Gas yang berwarna perang? Confirm pergi tengok Running Man. Gas apa yang berwarna perang, Syafiqah? Nitrogen dioksida. Pandai, nitrogen dioksida. So, gas nitrogen dioksida akan terbebas. Okay, dan gas oksigen pun akan terbebas. Okay, so kena ingat. Cikgu, macam mana nak ingat? Kamu kena ingat warna ni ya. Kalau kamu dapati kalsium, magnesium, aluminium berwarna bila dipanaskan dia akan menghasilkan pepejal putih. Logam oksida yang terhasil adalah pepejal putih. Tapi start daripada zinc, maksudnya cam. Kalsium, aluminium, magnesium, cam. Cation cam adalah, ingat ya, nanti esok kita nak guna benda ni. Cation cam, pepejal putih. Ni pepejal putih. So start daripada zinc nitrate, bila kamu panaskan dia akan jadi warna. Warna apa? Bila dia panas warna kuning. Bila dia sejuk warna putih. Ada satu je pepejal logam oksida yang berwarna kuning bila panas, putih bila sejuk. Ia adalah zinc oksida. Okay. So, kalau untuk plumbum oksida, ini kena ingat, cikgu tak tipu ni, ini memang kena selalu masuk. Okay. Untuk plumbum oksida, bila plumbum nitrate tadi kamu panaskan dia, yang ini kena ingat ya anak-anak semua. So, bila panas dia berwarna perang. Bila dia sejuk dia berwarna kuning. So, tadi kuning putih, ini perang kuning. Ini untuk plumbum oksida. Okay. So, bila cuprum oksida pula kamu panaskan dia. Cuprum oksida pula. Cuprum nitrate dipanaskan, kamu akan dapat cuprum oksida. Cuprum oksida ni berwarna pepejal hitam. Okay, macam yang kamu jawab soalan buku kerja tu, terkejut saya, semua orang betul. Macam mana kamu dah tahu jawapan ni padahal tak belajar lagi? Terkejut Cikgu Ziana. Maksudnya kamu baguslah kamu dapat jawab. Husnuzon. Okay. Kemudian, so gas yang berwarna perang. Okay, yang ini wasap perang akan terbentuk iaitu nitrogen dioksida. Okay. Kalau kamu tengok gas garam yang ada unsur nitrate, okay, dengan garam karbonat.
Okey. Kalau garam karbonat, okey, beza je kalau kamu tengok lah kan, yang persamaan dia kan. Persamaan dia, semua kalau dipanaskan, dia mesti akan menghasilkan logam oksida. Perasan tak? Sama tak? Kalau kalsium karbonat, dia akan menghasilkan kalsium oksida. Kalau kalsium nitrat, dia akan menghasilkan kalsium oksida. Nampak tak? Warna dia sama. So, senang tak kamu nak ingat? Senang sangat kamu nak ingat. Beza dia adalah gas yang terhasil. Kalau dalam statement tu dia kata air kapur menjadi keruh, confirm garam yang ada kat dalam kamu punya larutan tu, contohnya cikgu akan bagi X lah. Confirm garam tersebut ada unsur karbonat. Okay. So, kalau dia berwarna kuning apabila panas, putih bila sejuk, confirm dia adalah zinc oksida. So, kita nak tahu dia nitrat atau karbonat, kamu tengok dia punya apa? Gas. Gas yang terhasil. Yang pertama, kamu kena tengok struktur garam, logam oksida yang terhasil. Kemudian kamu tengok gas yang terhasil. Okay, kalau gas tersebut boleh mengeruhkan air kapur confirm dia adalah garam karbonat. Kalau gas tersebut warna perang, confirm garam tersebut adalah garam nitrat. Kena ingat tu ya anak-anak semua. Cikgu tak tipu. Ini keluar betul. Okey. Plumbum oksida. Okey, plumbum oksida pula apabila plumbum karbonat dipanaskan. Okey, bila plumbum karbonat dipanaskan, apakah yang akan terhasil? So, plumbum karbonat bila dipanaskan. Alamak. Okey. Mana tadi? Bila plumbum karbonat, kamu panaskan dia, kamu akan dapat plumbum oksida. Okay, plumbum oksida ni warna perang bila panas, kuning bila sejuk. Sama tak? Macam nitrat tadi sama. Sebab dia sejenis logam oksida yang sama, iaitu plumbum oksida. Okay, tapi beza dia gas yang terhasil. Gas yang terhasil. Okay, untuk kupra oksida pula. Okay, yang ini kupra oksida dekat sini, dia adalah yang ini saya tak silap saya ni tersalah kot. Cuba tengok balik buku ya. Saya takut saya tersilap. Okay, kalau saya tersilap, cuba tengok. Kalau kupram oksida. Ya, cikgu dah silap. Okay, kupram karbonat sini dia berwarna hijau. Okay, hijau. So, sekejap ya, cikgu tukarkan Okay, yang ini adalah, ni salah ya. So, ini kita tukar. Dia berwarna pepejal hijau. Pepejal hijau. So, yang ini kupra oksida dia sama macam tadi. Pepejal hitam. Mana boleh dia jadi putih. Dia oksida, dia mesti hitam. Ni pakai copy paste ni. So, air kapur akan menjadi keruh. Yang itu betul. Okay, save dulu. Okay, so itu adalah betul. Okay. So, yang ini kena ingat ya. Okay, kena ingat tau. Ingat tau. Zinc oksida, kuning panas, putih sejuk. Plumbum oksida, perang panas, kuning sejuk. Kupra oksida, pepejal hitam. Okay, boleh ingat ke Ali? Ali ada ke? Siapa lagi yang ada? So, tinggal 11 saja. Lelaki dah tak ada ke? Aiman ada. Aiman? Aiman okey Aiman? Okey. Okey Aiman. Kena ingat tau Aiman. Cikgu tak tipu. Kena ingat betul ni. Okey ya sayang-sayang semua. Okey, jom kita lihat apakah slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, okey, kamu kena ingat ini. So, yang ini kesimpulan apa cikgu boleh buat lah. So, belum lagi. Yang ini adalah untuk tadi cikgu cakap dua. Cikgu nitrat dengan karbonat. Bagaimana dengan sulfat? Bagaimana dengan klorida? Okey, jom kita tengok. So, garam sulfat lebih stabil. Okey, apa-apa garam sulfat dia akan stabil kerana ia tidak terurai dengan mudah apabila dipanaskan. Maksudnya apa-apa garam sulfat dia tidak mudah untuk dipanaskan kecuali zinc sulfat dengan ferrum 2 sulfat. Okey, hanya sesetengah garam sulfat dengan klorida je boleh diuraikan oleh haba. Yang ini je. Zinc sulfat
dengan ferrum sulfate. Okay, kalau zinc sulfate kalau panaskan dia akan jadi zinc oksida dengan sulfur trioksida gas. Gas sulfur trioksida. Okay, kalau ferrum 2 sulfat kamu panaskan dia, kamu akan jadi ferrum oksida dengan sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Wush, banyaknya. Okay. So, untuk garam klorida pula, okay, garam klorida tak terurai. Kecuali satu je garam yang ini terurai. Ammonium klorida. So, ammonium klorida bila kamu panaskan tadi, ingat tak? Untuk penghasilan gas ammonia, kita panaskan garam ammonium klorida untuk menghasilkan gas ammonia. So, cikgu kena soal balik kamu nanti. Gas ammonia, macam mana nak test gas ammonia? Saya nak Nurin. Nurin ada tak? Oh, Nurin. Ya. Nurin, macam mana nak uji test gas ammonia tadi ya? Ingat tak? Gas ammonia tadi, macam mana kita nak uji dia? Guna kertas litmus warna apa? Merah. Merah. Merah dia akan bertukar menjadi takkanlah Biru. warna hijau pula. Warna biru. Maksudnya ammonia bersifat kali. Boleh, Nurin? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, so kita pergi kepada yang ini pula. Okey, tadi kita ada belajar sulfur dioksida. Untuk ferrum 2 sulfat ni dia menghasilkan sulfur dioksida. So, gas sulfur dioksida tadi dia akan tukarkan warna apa? Kalium manganat. Saya nak Khatijah. Hairun Khadijah, ada tak? Hairun, ada tak? Tak ada? Mimi? Oh, Mimi. Mimi ada? Tak ada, senyap-senyap sepi je kurang ni. Ngantuk Sarah? Sarah ada? Sulfur dioksida warna apa? Okey, kalau sulfur dioksida, kalium manganat tadi akan bertukar menjadi warna ungu, tukar jadi warna tidak berwarna. Okey, jangan kamu buat bertukar tidak berwarna. Salah ya, kamu kena cakap sebelum, warna sebelum dan warna selepas. Itu kalau uji dengan kalium oksida, sulfur dioksida ni. Tapi kalau kamu uji dengan kalium dikromat, so warna jingga, bukan warna oranye. Kita tak sebut warna oranye dalam kimia, sorry ya. Warna jingga. Okay, warna jingga akan bertukar warna hijau. Okay, so apa yang kamu belajar tadi? Okay, apa yang kamu belajar tadi? Cation ke, anion ke, kamu boleh kenal pasti. Okay, kalaulah dia menghasilkan gas karbon dioksida, confirm dia garam karbonat. Kalau dia menghasilkan gas nitrogen dioksida dan oksigen, confirm dia adalah garam nitrit. Kalau dia adalah gas garam amonium, dia akan menghasilkan amonia. Satu je jadi ammonium klorida. Okey, so kena ingat. So ini adalah kesimpulan yang apa yang tadi kita dah belajar. Okey, so yang pelik yang tadi semua berwarna pepejar putih, tapi untuk ion-ion ini sahaja yang berbeza. So zinc oksida warna kuning bila panas, bila sejuk warna putih. Oksida logam untuk pelambung oksida warna bila panas warna perak, bila sejuk warna kuning. Okey, bila kupron oksida pula panas ke sejuk ke dia tetap berwarna hitam. Okey, boleh? Boleh tak? Adam ada? Adam. Boleh ke boleh? Boleh Adam. Kalau cikgu soal lagi sekali agak boleh dapat jawab tak Adam? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okey, jom kita tengok contoh nombor 16. Contoh 16 buku teks. Yang ini buku teks. Okey. Okey. So garam X terurai apabila dipanaskan dengan kuat. Gas perang. Oh, gas perang. Tadi cikgu dah ajar. Gas perang ada satu je. Gas apanya? Ada? Gas warna perang ada? Ada satu je gas berwarna perang. Apa tadi gasnya ada? Lupa ayu. Nitrogen. Nitrogen apa? Nitrogen oksida. Di.
Nitrogen dioksida. Okey, terima kasih Adam. Gas perang nitrogen dioksida. So, dia kata kat situ dia menukarkan ketat litmus biru kepada merah. So confirm dia adalah gas nitrogen dioksida ya. Okey, baki pemanasan warna perang tadi semasa panas dan kuning adalah warna perang waktu panas dan warna kuning waktu sejuk. Okey, apa tadi cikgu cakap? Warna perang waktu panas, warna kuning waktu sejuk. Apa agak-agaknya logam dia? Saya nak Syafika. Syafika ada tak Syafika? Ada. Syafika, warna perang waktu panas, waktu sejuk warna kuning. Ada ion apa oksida dia? Plumbum. Ya, pelambang apa? Plumbum 2 oksida. Ya, plumbum 2 oksida. So, maksudnya kita dah detect tadi ada plumbum 2 oksida, ada gas perang maksudnya ada gas nitrogen dioksida. Agak-agaknya kan, apakah garam tersebut? Siapa boleh jawab? Hana. Hana boleh jawab tak Hana? Agak-agak apa garam yang kamu nak panaskan tu? Apa sebenarnya garam tersebut? Hana ada? Hana tak ada? Ada. Hana. Kalau tadi cikgu cakap kuning, perang waktu panas, kuning waktu sejuk. Tadi siapa namanya Syafika kata tadi? Plumbum oksida. Lepas tu gas perang tadi Adam kata nitrogen dioksida. So agak-agaknya apa garam yang kamu panaskan tu? Dapat? Dapat tak? Hana? Hana? Are you with me? Ya, cikgu. Tak tahu? Tak dapat? Tak. Okey, Hana. Macam mana Hana? Okey. Tadi kamu tahu, okey cikgu tunjukkan slide balik. Okey, warna perang, gas perang terbebas. So, gas perang terbebas tu maksudnya gas nitrogen dioksida. Tulis kat situ. NO2. Okey, bila dia tukarkan warna perang, baki yang terhasil tadi warna perang waktu panas, warna kuning waktu sejuk. So, maksudnya dia adalah plumbum oksida. Maksudnya yang terhasil adalah plumbum oksida dengan nitrogen dioksida. Okey. Antara garam tersebut yang cikgu tunjuk kat sini, manakah agak-agaknya garam yang dah kamu panaskan untuk menghasilkan dua benda ni? Yang mana? Yang mana? Satu. So, tadi Hana kata plumbum kan? Tadi lepas tu si Adam kata gas yang terhasil nitrogen dioksida kan? So, apa garam yang kamu panaskan tadi? Siapa-siapa dapat jawab? Alisa? Alisa dapat jawab tak? Apakah garam yang kamu panaskan tadi? Alisa? Alisa tak ada? Aina? Aina ada Aina? Semua. Cikgu ulang balik soalan cikgu. Okay, cikgu tengok balik soalan. Ya Allah, subhanallah. Biasalah petang-petang kan. Tidur boleh best juga kan? Okay, tengok sini Aina. Aina. Okay, Aina sini. Okay, yang ini. Okay, soalan dia kata, gas X terurai apabila dipanaskan dengan kuat. Maksudnya kamu panaskan garam X tu. So, garam X tadi dia akan menghasilkan gas perang terbebas. Oh, gas perang terbebas tadi Adam dah jawab. Nama gas tersebut adalah nitrogen dioksida. Dan menukarkan ketat litmus biru lembap kepada merah. Okay. So, itu sifat nitrogen dioksida. Okay, baki pemanasan dia adalah warna perang waktu panas. Kuning tu adalah sejuk. Agak-agaknya kan, apakah garam yang kamu panaskan tu? Nak menghasilkan nitrogen dioksida dan nak menghasilkan plumbum oksida. Kalau garam nitrat untuk nitrogen je kan? Garam nitrat untuk nitrogen je. Tak tahu? Maksudnya apa maksudnya? Tak tahu? Inilah yang ni. Nampak tak cikgu show ni? Nampak tak? Tadi kata garam yang terhasil adalah logam oksida. So, logam oksida yang terhasil tadi, dia kata perang apabila panas, kuning apabila sejuk. So, dia adalah pelawak oksida lah. Gas warna perang yang terhasil iaitu nitrogen dioksida. Nampak tak? Nitrogen dioksida, gas perang. So, apa garamnya ni?
Garam dia apa ni? Garam apa Aina? Plumbum? Aina? Oh, Aina. Plumbum ni. Ya, plumbum nitrat. Betul tu. Plumbum nitrat lah sayangku. Cikgu menangis saya jawab soalan cikgu. Apanya yang menangisnya? Cikgu dah bagi hint dah. Adam dah jawab tadi. Saya dah jawab tadi. So, apa garam yang terhasil? Garam yang kamu panaskan tu. Faham tak? Ha? Boleh? Tak boleh? Okey. Okey. Kalau tak Boleh, boleh, boleh. kita try jawab soalan. Okey. Soalan ni dah. Okey. So, siapa tak dapat jawab, piang nanti. Okey. So, soalan yang ni. Okey, kenal pasti gas tidak berwarna yang boleh menukarkan warna jingga larutan kalium dikromat berasid kepada hijau. Kenal pasti gas tidak berwarna. Ada satu je gas tadi, dia uji dengan kalium karbonat, kalium dikromat, dia tukarkan warna perang jadi hijau. Perang pula, jingga jadi hijau. Apa nama gasnya? Cepat. Jawab. Gas sulfur dioksida. Itulah cikgu nak koma. Ya Allah, sulfur dioksida. Ya, gas sulfur dioksida. Begitulah cara jawab. Itu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Siapa dapat jawab? Terus buka mic ya anak-anak semua. Bab garam ni, inilah kehebatannya. Kamu kena hafal. Tak hafal memang tak boleh jawab. Okey. Kedua, garam kuprum nitrate telah dipanaskan dengan kuat ke dalam tabung didih. Nyatakan pemerhatian ke atas baki pemanasan dan gas yang terbebas. So, kamu tahu kuprum nitrate bila panas dia akan dapat apa? Yang pertama. Siapa dapat jawab? Kuprum yang ni akan menghasilkan apa? Yang pertama. Apa anak-anak? Kuprum oksida. Kuprum oksida. Lepas tu, satu lagi. Apa? Apakah gas? Apa nitro oksida? Apa nitro? Apa benda tau? Gas yang kalau nitrate ni, garam nitrate, kuprum nitrate dipanaskan. Pertama, kuprum oksida. Yang kedua, gas apa daripada nitrate ni? Nitrogen dioksida. Ni, yang ini anak. Ni nitrogen dioksida. Okey. Boleh. Tengok yang ini je. Memang cikgu nak buat lagi ujian ni. Okey. Okey. Soalan yang seterusnya. Nyatakan pemerhatian. Oh, dia nak pemerhatian baki pemanasan. So, pemerhatian yang akan kamu dapati, apa dia? Kuprum nitrate tadi warna apa anak-anak semua? Yang ini. Hitam. Kuprum nitrate warna biru. Dia akan bertukar jadi warna hitam. Ya Rabbi, aku kahwinkan juga koma ni Kang. Aduh. Apa macam putih jadi warna hitam. Cikgu nak buat quiz. Ya, cikgu nak buat quiz nanti. Okey, siapa dapat jawab memang siap dengan cikgu. Okey, nombor. Okey, nyatakan pemerhatian. Dah dapat dah. Dan gas yang terbebas. So, gas yang terbebas tadi berwarna perang. Nitrogen dioksida. So, dapatlah jawab soalan nombor 2. Okey, nombor 3. Keputusan berikut telah diperoleh dalam satu aktiviti makmal untuk mengkaji kesan haba ke atas satu sampel garam Y. Okey, gas tidak berwarna mengeruhkan air kapur. Oh, dia keruhkan air kapur. Agak-agak gas apa tu yang gas yang tak warna tapi dia keruhkan air kapur? Mesti ada unsur apa? Karbon. Ya, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Maksudnya garam tu mesti ada unsur Karbonat. Okey, baki pemanasan kuning bila panas, putih bila sejuk. Apa tadi? Kuning bila panas, putih bila sejuk. Kuning bila panas, putih warna sejuk. Apa dia? Zinc oksida. Pandai. So, agak-agak apa nama garamnya? Zinc karbonat. Dia anakku semua, zinc karbonat. Wake up you all, wake up. Zinc karbonat. Aduh, penat aku hari ni ngajar koma ni. Koma hari ni banyak kelas ya. Kesian korang semua.
Okey, boleh tak? Okey, ingat ini je sayang-sayangku semua. Okey, ingat. Okey, apa yang cikgu boleh refresh balik? Okey, yang pertama. Gas nitrat akan menghasilkan bila panas ke gas karbonat ke dua-dua tadi. Okey, cikgu tunjuk balik. Okey, cikgu buat kesimpulan hari ni. Okey, dua-dua garam ni kalau kamu panaskan dia dapat satu je oksida, logam oksida. Okey, gas yang terhasil bergantung kepada garam yang kamu panaskan. Kalau dia adalah garam nitrat, dia akan menghasilkan nitrogen dioksida. Kalau dia adalah sejenis garam karbonat, dia mesti akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. Gas nitrogen dioksida tadi warna perang. Ada satu je gas warna perang. Satu lagi gas kuning hijau. Gas kuning hijau tadi gas apa sayang? Gas kuning hijau, gas apa? Klorin. Klorin. Yang lain semua tak berwarna. Kecuali sulfur dioksida pun tak berwarna. Nitrogen dioksida warna perang. Apa lagi nak? Okey, kemudian kamu kena ingat yang ini. Kuning bila panas, sejuk akan warna putih. Dia adalah zinc oksida. Perang bila panas, sejuk bila kuning. Plumbum oksida. Hitam apabila panas dan sejuk, dia mesti kuprum oksida. Okey. Boleh tak? Boleh. Semua boleh sebab nak ambil cepat je dah. Okey. So, sekarang ni cikgu nak kamu buat muka surat 161 dan 162. Latihan yang tadi tolong buat dalam buku ya. Cikgu dah bagi jawapan ya. Cikgu dah bagi jawapan, sila buat. Cikgu banyak yang nota nak kena buat. Memang pun nak macam mana. Inilah notanya. Inilah nota yang kena ada. Tapi kamu buatlah dalam bentuk yang kamu ringkas, yang kamu faham. Tak payahlah kau nak selesaikan ini semua. Apa yang kamu boleh simpulkan dekat sini? Kamu buat. Kamu tengok dalam buku kerja. Dalam buku kerja dia dah bagi dah. Semua pemerhatian yang ada. Okay? So, yang pertama kamu belajar tadi jenis gas. Yang kedua kamu belajar tentang kesan haba. Ingat tahu, apabila haba dipanaskan, okay, haba pula, garam dipanaskan, okay, yang pertama kamu akan tengok sifat fizik dia bertukar. Okay, pertama kamu tengok sifat fizik garam tersebut. Kalau sifat fizik dia kamu tengok dia warna biru, confirm dia ada unsur kuprum. Macam tadi, yang tadi, mana tadi? Yang ini. Macam tadi, kuprum mesti pepejal warna biru. Kecuali dia kalau kuprum yang inilah, kuprum karbonat dia pepejal hijau. So ini warna-warna yang kamu kena tengok sifat fizik dia. Okay, kemudian tindakan haba. Bila kamu panaskan garam tersebut, apa yang kamu nampak? Contoh, kalau kamu kata gas karbon dioksida terhasil, confirm anion yang ada adalah karbonat. Ingat tu. Okay. Kalau gas perang yang terhasil, confirm dia adalah nitrogen dioksida. Okay. Kemudian kamu kena tengok gas lagi. Contoh kalau dia boleh menyalakan kayu uji berbara, confirm ada gas oksigen. Okay. Kemudian kamu kena tengok apa cation dia. Cation tu maksudnya ion yang bercharge positif. Macam mana cikgu? Kami nak tahu. Okay. Kalau yang ion yang bercharge positif tu, kamu kena tahu. Contoh, tadi cikgu cakap, kuprum oksida berwarna hitam. Kuprum, apa namanya tadi? Magnesium oksida, dia berwarna putih. Itu adalah keadaan dia. Okay. Kemudian nanti esok, hari Khamis, cikgu akan ajar macam mana pula nak uji. Kalau dia adalah bagaimana nak uji apakah cation dia, apakah anion dia secara detail lagi. So, sampai sini saja kelas kita hari ni. So, tolong buat sekarang juga cikgu nak dan terus hantar dekat Google Classroom. Muka surat 161 dan 162. Hari ni tau. Cikgu nak hari ni, bukan esok. Cikgu nak hari ini. Okey, sekian sahaja kelas kita hari ini. Betulkanlah pinggang kamu yang semakin penyek tu. Kamu dah banyaklah kerja hari ini. Okey, terima kasih, tahniah kamu masuk kelas cikgu hari ini. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada ya? Tak ada ya? Sunyi, sepi. Tak ada. Ada? Tak ada. Kalau ada, cikgu boleh je tunggu sampai pukul 5. Tak kisah.
Okey, so jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.